lepaskanlah I. No, lepaskan I. No, you lepaskan I. I dah tak nak hidup dengan you lah. Nak sangat perempuan ni? Lepaskanlah I. Ya. Sudah! Sudah! Cukup! Cukup apa? Apa yang cukup? You think I'm done? After all I've done for you? This is not even half of what I've been feeling. Betul tu sedih gila sayang. I betul-betul sedih. I respect Umi Nazira tau sayang cerita tu. I pun menangis gelu-gelu. I sedih tau. I cakap dengan you pun sebab tau sayang. Tak dah. Mula-mula memanglah dia terima. Memanglah benda dia apa terima. cerita apa ni? Yang kahwin dua pasal tak ada anak tu. Tapi I barah betul lah kat laki. Laki memang suami ni kalau kata hang dah bini hang dah izin hang kahwin isteri nombor satu, tetap nombor satu. Lepas dia buat apa sampai you marah tak boleh nombor dua. Tak boleh. Dia pergi mana beli hadiah surprise. Apa? Ajak bini kedua bersiapa? Apa dan you apa? kata bini dia izin. Biasalah. Memanglah mula-mula izin. Tapi lama-lama hati siapa yang sakit? Kata you jangan tengok drama. Tengok drama you duk maki I pula dah. Bukan baru itu. Baru kesian tau kat dia. Dia TV apa? Main nak pergi komplain? Habis dah lah cerita dia. Episod last dia undur diri. You tengok sampai bini pertama undur diri tau sayang. You tengok sedih macam mana. Teruk dia perangai you. You kata I teruk pula. You dah marah I pasal drama pasal apa? Bukan I cerita kat you. Cerita lah juga I pula kena kahwin dua sama tiga. Hang ni pasal apa? Tak tahu lah. Nak imo-imo tengok drama pun nak imo ke? Weh, luar biasa dia punya kemarahan dia. Itu kita nak cakap tu berkenaan dengan fantasi dan juga realiti kehidupan yang dibawa-bawa tu, Fadil. Tapi macam itu terbawa-bawa ke dalam suami jadi mangsa. Tapi mungkinlah itu antara perkongsian yang kita nak mulakan pada hari ini sebenarnya apabila dalam kehidupan kita bukan saja mengenai drama, tetapi dalam media sosial, apa yang kita perhatikan di sekeliling kita kadang-kadang menjadikan kita seseorang yang mengharapkan, yang ada satu expectation yang tinggi sehingga menjejaskan kehidupan realiti sebenar kita, Fatin. Mungkin ada yang menjadi mangsa jugalah. Sebab apa? Kadang-kadang isteri mengharapkan suami jadi macam dalam drama. Ya. Suami kurang lah kot. Saya boleh berkata yang kurang lah. Kami selalu menerima isteri seadanya. Mungkin sebab suami dalam drama tu. Okey, dan itulah sebenarnya kita nak bawakan hari ini topik kita realiti dan juga fantasi dalam hikayat perkahwinan hari ini. Ramai tetamu kita di studio hari ini, Farid. Cukup meriah. Mungkin kita mulakan yang paling hampir sekali dengan kita, sahabat kita. Ida Moen, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Jangan tanya lain. Jangan tanya. Okey, yang ini pasangan ni silakan Fatin. Ini yang tadi tu tak payah kenalkan. Tadi penonton dah nampak dah, tapi kita sekali lagi lah kan kita bersama dengan Aniza Omar dan juga pasangannya, suaminya itu Faiz Muhammad Ali. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik ya. Hampa kelahi sekarang? Gaduh sekarang? Kalau gaduh tak boleh beli rumah apa. Baik, dan bersama kita di ujung sana sentiasa segak bergaya bersama kita pada ni Cik Fazli Yusof. Terima kasih Cik Fazli terus bersama dengan kita. Terima kasih jemput perbincangan yang menarik nampaknya nanti. Pastinya meriah Cik Fazli. Okey. Sebab Kak Cik Fazli dah cakap yang terbaik, kita mulakan dengan dia. Okey, Cik Fazli, kita cakap tentang realiti dan fantasi. Macam saya kata, bila fantasi ni dia ada macam satu jangkaan, satu expectation dalam kehidupan dan juga dalam perkahwinan. Jadi bagaimana kita nak membezakan dan bagaimana kita nak pastikan perkara ini tak menjadi sesuatu yang memudaratkan? Menarik sekali. Dalam kehidupan kita ada dua realiti. Satu realiti yang real, satu lagi realiti yang logical. Okey. Realiti yang ada dalam fikiran kita ataupun dalam istilah NLP dipanggil sebagai map, internal map. Internal map ialah macam mana kita mentafsirkan realiti di luar sana. Contohnya, pernah tak kita memandu ke tempat yang biasa kita pergi, selepas 3 tahun kita ulang alik kat situ, rupa-rupanya ada satu jalan lain kat belakang. Yang rupanya lagi dekat. Pernah tak macam tu kan? Ada jalan lain rupanya. Maksudnya dalam realiti kita itu jalan yang terbaik tu, tapi dalam realiti yang real ada satu jalan yang lain berbeza. Jadi kita respon terhadap realiti yang real ataupun realiti yang logical, kita respon kepada realiti yang logical, iaitu macam mana kita melihat dunia. Okey. Dan kita bukan respon kepada real, kita respon kepada apa yang logical dalam realiti fikiran kita. So kalau kita telah mentafsirkan dunia dengan realiti yang berbeza dan kita respon terhadap realiti kita, kalau realiti itu tepat, maka kita mudah happy, kita mudah bahagia, kita mudah gembira. Tapi kalau realiti itu berbeza, yang kita sebut sebagai unrealistic fantasy, atau fantasi yang tidak realistik, kita ada kemungkinan untuk kecewa dan lebih
rasa sedih lah. Ini selalu berlaku dalam masyarakat kita. Itu yang Haniza kecewa sangat tu. Sebenarnya kan apa yang Cik Fazli kongsikan betul. Saya pun boleh relate dengan diri sendiri juga. Macam Haniza, terbawa-bawa sebenarnya melihat kepada kita lebih kepada menyelami perasaan wanita dalam drama tu lah kan. Macam mana? Boleh kongsikan? Kami memang tak boleh. Kalau tengok drama ni betul-betul terbawa-bawa lah. Yang jadi mangsa dia lah sebab dia ada sebelah dia suka kacau Memang dia kena. Faiz okey? Okey. Alhamdulillah okey. Dah immune orang kata? Kalau kita tengok drama ni, saya diam selalu takut apa. Dia toleh mesti kali kat saya memang. Aku jadi mangsa memang. Standby lah. Standby lah. Jangan tengok drama, aku jadi mangsa. Tukar ada channel ni. Selalu macam tu lah kat rumah. Tapi selalunya bila kenapa kita nak tahu juga kan, kita sebagai pelakon kita nak tahu juga apa yang terlalu membuatkan seorang penonton tu macam terbau-bau begitu rasa macam mendalami sangatlah. Adakah memang Haniza rasa kehidupan sebenar sepatutnya macam ni? Tak ada lah. Kadang kita macam cerita tu kalau terbawa-bawa tu macam drama tu macam menjadilah untuk kami. Kalau kami sampai cerita kat luar tu kira drama tu memang menjadi. Sampailah sampai untuk penonton tau. Saya memang tak boleh kalau kata suami-suami ni curang ni macam cerita tu. Kalau walaupun ada isteri nombor 2 ke apa kan, tak boleh sikit. Tapi Faiz jenis okey. Macam dia kena serang macam dia okey, dia boleh terima. Tapi kan Faiz, bila dia timbul dalam keadaan macam ni, kita sebagai suami, kita kena mesti mewaraskan isteri kita balik. Kita mesti merealistikkan isteri kita balik. Betul tak? Betul. Apabila dia kata begini sekian. Selalu apa yang seorang suami lakukan untuk memastikan sentiasa dalam keadaan realistik? Selalunya lepas buat video tu dia tak bagi post. Jangan post lah. Aku cakap macam ni memang tak maulah dia kata tu. Saya dipujuk dalam sikit-sikit je sayang, ajak dia keluar jalan apa. Dia ni kuat makan sikit bang, belanja makan jadi kan. Senang jaga. Senang je. Saya senang tak beli barang apa pun. Nak makan, jom kita pergi makan. Okey. Itu berkenaan. Betul. Itu kita dah dengar Faiz dengan Niza. Kita nak tanya Ida Muin juga. Sebagai seorang Ida Muin, dia dalam kadang-kadang dalam drama, kadang-kadang di luar sebagai penonton. Bagaimana sebenarnya realiti dan juga fantasi? Kadang-kadang kalau kata kalau kita pelakon, kita tengok cerita orang lain, kadang-kadang terbawa juga. Kan? Terbawa juga macam. Tapi sebab kita pelakon, kita tahu benda tu satu benda yang di-create. Dia create benda tu tahu. So kita tak adalah terlampau emosi sangat. Tak adalah terikut sangat. Ini kalau kata tiba-tiba dia berwrestling laki bini, kau sakit hati kau wrestling laki kau macam mana? Kan? Macam tu. Tapi macam penerimaan Ida sendiri, Cik Ida sendiri, bila di dalam cerita tu kadang-kadang selalunya kan bila orang tengok dia membayangkan macam orang tu kalau kata ni loving gila kat dalam, romantik gila kan. Yang kita pun yang ini kan tiba-tiba bini komen tag pula. Terus. Kenapa tag nama lelaki. Kenapa sayang tak buat macam ni? Aduh. Bukan Cik Ida. Ada. Betul. Tag kenapa dah bergaduh dekat wall pula. Macam tu. Tapi kita tak boleh macam tulah. Betul. Sebab benda tu adalah orang kata adalah fantasi di dalam cerita. Tapi dia beria. Kenapa dalam cerita ni macam ni? Kenapa lelaki aku tak buat aku macam ni? Kenapa tak romantik banyak macam ni? persoalan pula. Banyak betul persoalan dia. Dia macam patut kan kadang-kadang jadi konten pula. Dia try hard untuk tunjuk kasih sayang tu kat situ kan. Kenapa dia orang cuba buat benda ni? Dia nak tunjuk apa? Macam tu. Tapi macam kita yang pelakon, kita faham. Sebab kita, yelah mungkin macam kita yang pernah berkahwin ni, pernah mengalami keadaan yang baik buruk kan, pernah lalu. So kita dah rasa benda tu macam, alah ni wayang semua. Dah boleh tahu. Tak, dia macam ni. Dia ada bila orang tengok tu macamnya, ya ke ada orang kat luar betul-betul macam ni. Kadang-kadang kita berlakon, kita baca skrip pun. Tak ada. Ni benda ni bukan ni. Ya. Gaduh dengan Dah boleh skrip. tapis lah mana rating fantasi. Gaduh dengan skrip. Aku tak macam ni. Kan ada ke orang betul-betul macam ni kan? Tak ada. betul. Tipu. Ni fitnah skrip ni. Oh, gitu. Skrip jadi mangsa. Saya kira untuk kita dapat tanya kepada semua dah jelas dah bagaimana realiti dan fantasi ini menjadi satu isu sebenarnya kan. Okey, kita berbalik pada Cik Fazli. Bila wujudnya kan macam ni, macam tadi Ida kata, dia tag suami dia kenapa suami aku tak macam ni, kenapa kehidupan kita tak macam ni. Jadi kita berbalik nak menguruskan expectation dan juga kekecewaan apabila benda yang kita diharapkan itu tak menjadi. Memang betul, ada satu kajian Vanier Sullivan tahun 2017, baru lagi kajian ni dia buat terhadap 296 yang adult di sana, umur 20-an lebih kurang begitu. Didapati
ada banyaklah tentang expectation dalam relationship. Ada beberapa conclusion, tetapi conclusion yang menarik adalah expectation, dia panggil unmet expectation, iaitu jangkaan ataupun permintaan ataupun fantasi yang tidak ditunaikan akan dikata very damaging to the relationship, sangat berbahaya untuk relationship perhubungan. Dan ia lebih berbahaya jikalau kita punya ideal expectation ataupun apa yang kita nak yang ideal tersebut dan kita percaya pada benda tersebut dan kita percaya ada alternatif lain. Maka itu sangat bahaya. Kalau kita kata ada idea tapi kita pasrah, itu cerita lain. Redha dan pasrah cerita lain kan. Ataupun kita cuba menguruskannya, itu cerita lain. Tapi kalau kita percaya ada alternatif lain, maka ia boleh menyebabkan satu perhubungan tersebut tidak berpanjangan lah. Dan ini perlu diuruskan dengan baik. Bagi saya, apa kita kena ingat adalah kita kena tahu bahawa Tuhan jadikan kehidupan ni satu ujian. Fantasi tu ada kat syurga, kena ingat macam tu kan. Dia umpama kehidupan dunia ni hanya petunjuk sikit apa yang ada kat syurga. Dan Allah tak berikan semua kat sini. Allah berikan sedikit nikmatnya, kemudian ada yang diujinya. Betul? Untuk mengetahui macam mana kita sabar menghadapinya. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya Allah berkata, adakah kamu menyangka kami membiarkan kamu berkata kami beriman tanpa diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang sebelum kamu dan kami mengetahui yang mana sabar, yang mana bercakap benar, yang mana yang menipu. Jadi perkahwinan merupakan satu tanda kebesaran Allah. Ia juga adalah satu wadah ujian Allah kepada kita. Jadi apa-apa yang kita hadapi, bagi saya, yes, boleh kita ada expectation dalam perkahwinan. Ada juga kajian menunjukkan high expectation kalau diuruskan baik, ia baik untuk perkahwinan. Tetapi kalau ia tak diuruskan baik, bercampur dengan unrealistic fantasy, maka itu yang kita kena uruskan diri kita terlebih dahulu sebelum kita kecewa dengan orang di luar sana. Macam mana yang Kak Umar tengok, saya nak macam Fahri Ahmad tu, mana boleh? Tak boleh. Ada. Tak boleh. Okey, kejap lagi kita nak tanya Cik Fazli, macam mana pula kita nak menguruskan untuk kita sampai ke expectation kita tu. Okey, tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini, fantasi ke realiti? Dalam perkahwinan ni memanglah seseorang tu impikan kebahagiaan, percintaan yang romantik dan sebagainya. Tapi bagi Diana, perkahwinan ni adalah satu benda yang kita gamble. Kita tak boleh mengharap sesuatu yang betul-betul kita akan rasa kebahagiaan tu sampai bila-bila. Sebab bila kita rasakan benda tu, bila apa-apa terjadi, kita tak prepare. Jadi biarlah kita tahu satu perkahwinan ni adalah macam kita main game lah. Maksudnya apa yang akan jadi, apa yang terjadi itu adalah nasib. Dan kita tak boleh nak expect benda tu akan bahagia je sentiasa. Kena mengharungi bahtera perkahwinan tu dengan penuh kesabaran sebenarnya. Bagi saya, realiti ataupun fantasi dia ada digabung-gabungkan keduanya. Dia ada realitinya dan juga ada fantasinya. Sebab dalam perkahwinan ni tidaklah 100% seperti yang kita nakkan itu akan berlaku. Tetapi kita adalah orang kata apa, pemain ataupun mereka yang berada dalam perkahwinan itu yang perlu membuatkan ia menjadi seperti mana yang kita nak. Realiti ataupun fantasi itu kita sendiri yang mengemudi. Realiti ataupun fantasi memanglah setiap orang ada impian perkahwinan masing-masing kan. Macam mana rumah tangga itu selepas berkahwin dan sebagainya. Aida juga bersetuju bahawa kita sendiri, pasangan suami isteri itu sendiri yang kena mencorak perhubungan dari rumah tangga untuk jadi realitikan atau merealisasikannya seperti fairy tale ataupun fantasi yang dia impikan lah. Itu dah pasti masing-masing punya pendapat masing-masing. Tapi saya percaya bagi kita yang sebenarnya yang berpijak di bumi nyata memilih untuk berada dalam realiti. Tapi ini juga cabaran kepada orang yang berkarier seperti Ida dan seperti mungkin seperti saya lah. Kalau kita tengok sebagai seorang selebriti, pelakon. Hari-hari kita hidup dalam keadaan yang ada realiti kehidupan kita sebenarnya. Fantasi kita iaitu skrip drama. Macam mana Ida nak sentiasa memastikan ada perbezaan dan tak overlap lah satu-satu keadaan. Kadang-kadang orang berlakon sampai keluar pun nak berlakon, sampai dengan masyarakat pun nak berlakon. Tapi kalau ikut pendapat Dan, memang kadang-kadang pelakon ni yang terlampau method tu dia terbawa-bawa.
apa yang dia lakukan di set kan. Contohnya kalau macam kata antagonis ke ataupun kita garang dengan suami dalam cerita. Dekat rumah tiba-tiba jadi macam tu. Tu tidaklah. Macam Ida sendiri dah tak terbawa pun karakter tu. Cuma dah boleh bezakan. Cuma macam orang kata bila nampak dalam TV kadang-kadang setiap kali dah keluar orang akan cakap macam ni tau. Awak dekat dalam TV nampak macam sombong ya. Nampak macam awak ni garang, kayak awak garang walaupun kita ada cerita komedi kan. Tapi kat luar awak macam ni. Kat luar saya biasa je. Tak ada make up beria pun. Jalan pakai slipper je Lebih bebas. Biasa. Saya suka lagi dengan kehidupan yang biasa. Itu realiti. Realiti dia saya suka. Saya tak suka macam orang pandang saya. Walaupun kita terpaksa terima benda tu kan. Tapi saya cuba apply benda tu macam tak apalah Nino. Kadang kau senyum je lah. Kau anggap je lah kan. Anggap je lah macam yelah orang kena dia senyum. Kita tak boleh nak buat apa sebab itu memang kehidupan kita. Macam Cik Dah sendiri, Cik Dah anggap tak apa dekat dalam TV kejadian aku macam ni. Dekat luar biar orang dekat kita dengan biasa-biasa macam ni. Kat luar kita manusia biasa. Biasa. Kita makan nasi juga. Bukannya makan nasi tu cicang mas. Kan? Okey. Nak tanya kepada Faiz dan juga Niza sini. Kalau kita melihat pada konten-konten di TikTok kan. Hampa duk gaduh lah tak habis-habis. Tapi itu sebenarnya realiti ataupun itu lebih selesa ditunjukkan kepada apa orang kata... Tadi sweet tadi ambil gambar. Ada yang gaduh juga. Kita tu Macam mana Faiz dengan Niza? Memang nak orang kata ketengahkan sebenarnya realitinya memang macam tu. Kalau bergaduh-gaduh lah. Kalau sweet lah. Sebenarnya kami dua memang sweet. Dia seorang yang romantik. Kadang-kadang konten je. Konten drama je lah. Tapi kadang kalau saya tengok TV macam tu kan. Kalau apa-apa scene romantik, nanti kalau dia tengok saya macam ni. Dia jenis link sikit tau. Dia tak sama unik. Kalau saya pergi kerja kan. Kalau buat status kan. Ini kat siapa hambu? Kat rumah tak pernah cakap pun. Tak pernah hambu. Dia nak apa dah? Seronok ni jadi saya ulumuk. Dia ni tadi macam ni. Lam macam ni. Mampu dah aku. Tapi Faiz okey lah. Memang dah biasa dah benda tu. Siapa yang selalu naik status? Saya selalu bos itu. Untung tau. Yang ni laki bakar. aku langsung tak ada nak naik tu. Saya tak ada. Tu saya nampak dia tengah dia cuba nak naik sekarang ni. Kadang-kadang kita tanya tau. Kalau kan selalu happy anniversary ke apa benda kan orang letak gambar betul tu ataupun happy birthday. Selamat ulang tahun isteriku ni kan. Laki aku tak ada buat benda tu. Awak tengah berfantasi ni. Awak dah fantasi. Kita test sikit je. Sesuai saya cakap tak ada. Jadi orang kata jangan macam banding kan. Itu je apa yang kita dapat suami kita kena terima itu kemampuan dia, itu tahap kesayangan dia, romantik daripada kita. Jadi kita beranggapan macam tu. Kadang-kadang tertanya juga, sayang, kenapa hari ni anniversary kita you tak ada pun letak. Tengok orang lain tu sibuk je letak ya. Kadang-kadang kita tanya tau. Kadang-kadang aku biol juga. Tapi benda tu benda yang baik. Itu nanti kita nak tanya senyum dia kat sana. Pada Cik Fazli. Tapi Niza sendiri macam tu tak Niza? Ada tak? Kami pun memang macam tu. Tapi kalau terlalu romantik, kita pun remeh. Betul. Kalau sikit-sikit nak buat group tak? Okey. Tapi saya percaya juga hidup ni dia tak ada yang sempurna. Betul tak Cik? Tak ada yang sempurna. Di mana kalau kita lihat pasangan seperti Niza dan juga Faiz pun kalau kita tengok ada yang nak pasangan macam mereka ni. Seronoknya dia orang dapat bergaduh-gaduh, bergurau-gurau dan ada. Tapi adakah anda juga bersetuju dengan keadaan sebegini kan, ada gaduh-gaduh, ada macam-macam, mengeratkan lagi perhubungan tu. Yang mengeratkan lagi silaturahim kami lah. Kalau kata kami diam je, saya senyap je tak syok. Dia ada sikit tu baru nampak rancak sikit. Tapi orang yang tengok pun rasa macam seronok lah. Orang banyak komen kan macam kami pun nak jadi campur kok, nak dapat isteri yang Faiz kok. Pada perkataan tu kami nak orang Penang kok, kami jam kok. Habislah orang Penang dah. Saya balik gaduh ajak lelaki gaduh. Dah lagi. Cik Fazli, kita dah mendengar pendapat mereka di luar sana. Dan bercampur-campur sebab kita ada expectation, ada harapan dan ketidaksempurnaan dalam satu perkara tu dan juga pengharapan tu. Jadi macam mana Cik Fazli boleh komen tentang ni? Kat sini contoh yang real terhadap pengurusan expectation tau. Macam bergaduh dalam perkahwinan ni orang cuba elak. Tapi namanya ini pergaduhan terpimpin namanya ya. Okey dengar penonton pergaduhan terpimpin. Yang mana dia maksudnya gaduh-gaduh sayang gitu kan. Gaduh manja. Manja sudah menerima bahawa kita bukan menolak orangnya tapi kita just bersedia untuk berbeza dalam keadaan yang terkawal begitu kan. Jadi cuma kalau kita tengok antara macam mana kita nak uruskan antara expectation dengan realiti
I think kita boleh tengok, kita boleh gunakan akronim ABC lah. A adalah aware. Aware maksudnya kita kena aware bahawa kita ada expectation dan kita aware the realitinya yang kita dapat apa. Dan daripada situ kita tahu apa bezanya. Dan B adalah kita bincang. Kalau boleh kita cuba berbincang apa yang kita harapkan dalam situasi sebelum ini, contohnya kan, kalau boleh saya harapkan begini dan sebagainya. Mungkin dia tak terus dengar, tetapi kita berikan information kepada dia supaya dia sebab perkahwinan proses pembelajaran, learning process. Kita jangan menjangka bahawa aku sebut sekali esok dia terus buat, betul. Betul. Esok terus bergaduh dalam kereta kan. Contohnya. Dan C adalah kalau tak dapat terus kita cari. Maksudnya kita cari ruang untuk kita dapat maksudnya kegembiraan daripada situasi yang kita ada lah. Maksudnya pasangan kita macam tu stylenya. Kita carilah ruang untuk kita dapat kebahagiaan, keharmonian daripada apa yang kita dapat. Tapi kita kena ingat bahawa saya ingat dalam perkahwinan kita kena ingat apa-apa pun kesabaran sangat penting. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut suami yang bersabar dengan tingkah laku isteri, dia akan dapat pahala seperti mana pahala Nabi Ayub menghadapi dugaan wabaknya. Dan seorang isteri yang bersabar dengan perangai suami, dia mendapat pahala seperti Asyah Muzahim. Siapa Asyah Muzahim? Siti Asyah, isteri kepada Firaun. Jadi Rasulullah menjanjikan pahala yang begitu besar, ganjaran yang begitu besar kepada pasangan yang bersedia untuk bersabar dengan pasangannya. Okey. Baik, kalau ni dapat pahala. Dapat pahala. Sabar Cik Dah. Cik gaduh sebab kata gaduh yang sabar. terpimpin. Gaduh yang terpimpin. Okey, Cik Fazil, saya nak tanya juga bagaimana sebenarnya kalau kita melihat kepada drama-drama ke atau apa sahaja yang kita rasa itu baik untuk pasangan, keluarga, tapi kita bukanlah expectation, tapi kita nampak itu adalah ke arah kebaikan. Kita nak jadikan idola. Itu fantasi ataupun kita nak cakap itu bagus. Maksudnya kita melihat satu standard. Kita melihat satu standard. Mungkin kita tak pernah terfikir sebelum ini, yang mana kita boleh jadikannya sebagai kayu ukur, yang kita sama-sama boleh buatlah, ya. Tapi kita tak boleh nak expect semuanya sempurna macam yang disebut tadi, Faiz sebut tadi. Dia macam kereta lah kan. Kita tak boleh nak menjangka bahawa satu kereta tu, kereta ada kereta yang selesa, ada kereta yang sport, ada kereta yang mungkin multi purpose, ada yang extra purpose kan, super utility. Dia tak boleh satu kereta berkumpul semua. Boleh masuk hutan, itulah untuk luxury, itulah untuk muat ramai 12 orang anak contohnya. Tak boleh satu kereta untuk semua benda. Jadi kalau kita dapat perkahwinan yang begitu, maksudnya kita terima itulah spesifikasi yang kita dapat dan kita berusaha dengan seperti yang Fatin sebut tadi, dengan idea-idea daripada perkahwinan di luar, kita gunakan itu untuk mengharmonikan lagi, mencantikkan lagi, menambahkan lagi seri dan keharuman dalam sesebuah perkahwinan. Tapi perlu realistik, bersabar dan dalam kemampuan kita sebenarnya. Terpimpin. Betul. Okey. Baik. Sekejap, saya ada soalan daripada penonton kita. Soalan komen. Soalan komen dan juga soalan. Okey, Suhaida Ibrahim cakap, saya nak tanya Farin Ahmad. Tanya bila saya? berlakon dalam adegan suami yang romantik, isteri tak bandingkan ke Farin sebagai seorang suami yang sebenar? Ada gaduh tak antara fantasi dan juga realiti antara seorang pelakon dan juga suami? Kak Elina, pay attention. Saya punya strategi senang. Apa yang dia tengok kat TV itu fantasi. Kat rumah saya lagi romantik dengan cara saya tersendiri. Betul lah. Tapi itu antara tips dia. Pelakon memang kena macam tu. Apa yang kita berikan di rumah tu haruslah berbeza dan sebenarnya itu adalah diri kita. Betul Aida? Betul. Jadi supaya kita dipastikan tidak dibanding oleh pasangan sendiri. Jadi Kak Ina tak pernah bandingkan lah? Tak pernah. Dia bahagia Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lain macam dia punya claim. Baik, Aniza dan juga Faiz, di penghujung perbincangan kita ni kan, kita nak beri nasihat juga post yang kepada penonton. Bahagia melihat anda sebegini dan pasti ramai menjadi idola juga. Tapi kita nak pastikanlah apa juga yang kita tonton di luar, tak kira apa yang kita gaduhkan, apa yang kita harapkan daripada pasangan, supaya ianya mengeratkan, bukannya menjarakkan kerana kita terlalu mengharapkan yang luar biasa. Faiz ke? Kita dulu. Silakan. Selalunya macam ni lah, kami tengok apa drama pun ambil sebagai tauladan lah. Kita ikut, kita tak boleh macam kau ikut-ikut sangat. Betul. Selalu saya kata Han jangan dia ikut sangat. Nanti aku yang kena, Han tak kena. Tapi selalu kat rumah dah terbiasa benda tu. Kalau dia tak boleh kan, awak sunyi ya. Kalau kata saya pula, kalau kata gaduh besar pun dia kata, aku tak boleh tiap, baru hantar. Dia kata tu, sunyi rumah lagi.
Selalu jadi macam tu. So, apa benda kami boleh lihat, kami ambil sebagai satu benda yang bagus untuk diri kami lah. Mengira gaduh kadang ni, kalau tak gaduh pun sunyi je rumah. So, bila gaduh ke apa pun, kami tengok apa pun, kami ambil sebagai tauladan lah untuk kami. Anak-anak okey ke? Tengok mak pak dia duduk tengkang. Okey, dia tahu lah. Dia tahu. Kami tahu jiran-jiran pun tahu. Dia bising ni. Mama lah. Masih tengok drama. Okey, Aniza, sikit kita nak dengar suara Aniza. Aniza suka tengok drama-drama yang macam mana sebenarnya ni? Ikutlah kadang-kadang drama macam suami isteri Faring. Dia tunjuk pasti kan tengok drama Fahri Ahmad dan juga Ida Muin Tengah tayang ni, tiga ni. Akhir sekali Ida. Okey, silakan. Okey, ini apa ni? Ini ada pesanan akhir kepada penonton untuk memastikan rumah tangga mereka selamat, untuk memastikan mereka ni ada kehidupan realiti dan fantasi, itu juga memberi satu impak positif. Okey, ambil yang apa yang anda lihat di kaca TV itu sebagai yang mana yang baik menjadi satu pengajaran, boleh diikut. Mana yang rasa over expectation tu kita jangan too serious ambil benda tu untuk di-adapt dalam kehidupan kita. Betul? Jadi orang kata bersangka baik dengan apa yang Allah tentukan untuk kita yang jadi ni, dan terima seadanya pasangan kita. Betul. Cik Fazli mungkin seringkasnya dunia ini adalah ladang akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk kita tuai di sana, dan banyak-banyak ladang tu ada satu ladang namanya perkahwinan. Dan Rasul kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dan aku orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Jadi kita bercucuk tanam di dunia ini untuk kita rebut tuaiannya di akhirat nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Sekali lagi kita ingin ucapkan terima kasih kepada tamu kita pada hari ini, Cik Fazli, pasangan yang sweet ni, Aniza dan juga Faiz, dan juga Cik Da kita pada hari ini. Terima kasih semua. Okey, kita harapkan apa sahaja perkongsian walaupun kita gurau-gurau kan, tapi ada juga manfaat banyak sebenarnya. Saya nak tambah sikit, Fatin. Bukan saja drama dan TV, kerana sekarang ni dunia digital, media sosial, apa yang kita lihat masyarakat tunjuk-tunjuk dan sebagainya, berhati-hati dalam menilai, kerana kita adalah kita. Betul. Kadang-kadang ada dekat Faiz, tak ada dekat Fahrin. Fahrin ada dekat Faiz. Apa yang ada saya tu tak ada jambang macam tu. Kita reality berpijak pada bumi yang nyata. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan, tapi sebelum tu kita nak rehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan segmen tajaan. Ya, inilah realitinya wanita hari ini. Jangan ke mana-mana.